Okey, selamat pagi semua sekali. Pagi, Selamat pagi, Cik. Okay, sihat semua? Sehat-sehat, Cik. Okey, macam mana COVID dekat tempat kampung? Macam mana? Okey ke? semuanya baik-baik saja, Cik. Baik, Saya baik. kata ni okey lagi. Setakat okey ni. Okey, ni vaksin dah dapat belum? Belum, Cik. Tunggu tarik. Tunggu tarik. Okey, okey, okey. Jom bulan. Oh, okey. Sebelum tu saya nak tekan dulu. Masa saya mengajar, jangan main telefon. Lepas tu kalau tak faham, tanya terus. Okey? Lepas tu, Cik, lepas tu jangan merokok dalam semasa kelas saya walaupun awak dekat kampung, jangan merokok. Okey? Baik, Cik. Baik, Cik. Okey. boleh. Okey, sebelum tu, okey, hari ni saya nak mengajar tentang pengenalan proses ujian tanpa musnah dan ujian musnah. Macam yang kita tahu, dalam kimpalan ni kita perlu ada ujian lah untuk mengetahui kita punya kerja kimpal kita tu berkualiti ataupun tidak. Okay? Cik, Yeah. So, tujuan pembelajaran saya nak, kita dapat huraikan jenis-jenis pengujian dalam kimpalan. Lepas tu, jelaskan kecacatan dalam kimpalan dan penyebabnya. Kemudian, lepas tu, dapat nyatakan kod dan had penerimaan kimpalan. Maksudnya, penerimaan dalam kecacatan tu, berapa dalam dia boleh terima dan sebagainya. Okay. Alright. Lepas tu penerangan. Ujian tanpa musnah atau lebih dikenali sebagai NDT adalah satu bentuk pengujian bahan komponen tanpa memusnahkan atau merosakkan dan mengubah struktur bahan. Aplikasi NDT digunakan secara meluas di dalam sektor industri minyak, gas, pembuatan, perkapalan, aeroangkasa, landasan kereta api dan logik kuasa. Okay, logik kuasa ni nuklear lah. Okay, seterusnya saya nak masuk dalam jenis-jenis kecacatan kimpalan yang ada dalam kimpalan lah. Yang pertama, undercut ataupun potong bawah. Potong bawah merupakan pengurangan pada permukaan plate yang dikimpal dan biasanya berlaku pada panjang kimpal dan ia mudah berlaku apabila mengimpal sambungan kambi. Sambungan kambi ni dikenali sebagai fillet. Dia ada 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F. Okay. 6F tak ada. 4F, 2F, 3F, 4F. Sampai 4F lah. Okay. Biasanya undercut ni berlaku kat situ lah. Okay. Kecacatan yang kedua adalah porosity ataupun keliangan. Keliangan terjadi akibat gas hidrogen terperangkap semasa proses kimpalan dijalankan. Maksudnya, semasa kita mengimpal tu, mungkin kita punya jarak elektrod dengan benda kerja jauh dan menyebabkan dia elektrod punya salutan tu tak dapat untuk tutup tempat kimpalan tu daripada masuknya angin ataupun benda asing. Lepas tu porosity biasanya terjadi dekat MIG ataupun flux core. Okay. Biasanya dia jadi kat situ lah banyak. Okay. Kemudian kita akan masuk pada kecacatan yang ketiga adalah crack ataupun retak. Keretakan yang terdapat pada permukaan kumai di mana boleh melemahkan sambungan. Okay. Kalau berlakunya retak ni dekat kita punya benda kerja ataupun kita punya hasil kimpal, dia boleh melemahkan kekuatan sambungan tu.
Maknanya kalau dah lemah, so senanglah berlakunya. Kalau macam kita buat jambatan, mungkin boleh runtuh. Buat bangunan pun mungkin boleh runtuh. Okay, sebab dia dah tak kuat dah. Dia melemahkan kekuatan sambungan. Okay, kemudian kita masuk pula dekat sepata ataupun dikenali sebagai percikan logam. Percikan lampau ialah percikan yang banyak terpercik pada permukaan logam semasa mengimpal. Okay, biasanya sepata ni berlaku dekat semua proses kimpalan. Semua proses kimpalan akan berlaku sepata ni. Okay. Seterusnya, slack inclusion ataupun keselitan sangga. Ia merupakan bendasing yang terperangkap dalam logam kimpal yang lebur ketika operasi menimbun semasa mengimpal. Okey, masa menimbun ni semasa kita melakukan larian lah. Larian pertama hot pass, field pass, okey, dan pelbagainya. Okey, benda ni akan berlaku. Keselitan sangga atau bendasing yang terperangkap akan melemahkan kimpalan kerana ia mempunyai kesan yang sama dengan retakan. Okey, maksudnya dia punya infect ataupun dia punya keburukan dia sama dengan keretakan. Dia boleh menyebabkan sesuatu tu boleh runtuh, okey, boleh patah dan sebagainya lah. Okey. Dan seterusnya overlap ataupun tindih lampau. Kecacatan di kaki atau akar kimpalan disebabkan oleh kumai di permukaan logam induk dan tidak bergabung padanya. Okey, maksudnya benda ni berlaku dekat di kaki kimpal lah, ataupun akar kimpal. Okey. Dia tak bergabung, maksudnya dia bertindih tu terlampau. Okey, semasa kita melakukan kerja larian pertama hot fast tu, kita mungkin kita terlepas pandang kan, kita terbuat inilah tindih lampau lah. Alright. Okay, habis sampai situ aja kita punya kecacatan. Dia banyak lagi tapi tak apa. Okay. Lepas tu kita masuk pula ke proses ujian tanpa musnah. Ujian tanpa musnah. Ujian tanpa musnah ni terbagi kepada lima ujian. Ujian yang pertama adalah visual inspection. Pemeriksaan visual merupakan langkah pertama dalam peninjauan struktur. Tujuan tinjauan ini adalah untuk melihat sebarang ketakselanjaran permukaan. Okay. Lepas tu ciri visual mungkin ada hubungan dengan kehalusan buatan, kebolekhidmatan struktur dan kemerosotan bahan. Adalah penting bagi pemeriksa untuk membezakan antara pelbagai jenis retakan atau lain ketakselanjaran yang dijumpai. Antara peralatan yang digunakan adalah seperti alat tukul khusus, lepas tu pengukur lebar retakan, kata pembesar, teropong dan kamera. Kamera ni biasanya digunakan di tempat-tempat yang tinggi lah, yang kita tak sampai, so kita pakai kamera lah. Okay, kita pasang dekat tripod ataupun apa, kita suluh je dekat tempat yang kita nak buat visual inspection ni. Okay. Visual inspection ni kita menggunakan just mata kasar saja. Maknanya kita tak nampak bahagian dalam, tapi kita nampak permukaan luar saja. Okey, dan dia punya peralatan pun tak banyak. Ada beberapa saja. Okey. Lepas tu pengukur lebar retakan ni kita panggil welding gauge. Okey, ataupun tolok pengukur. Nanti saya tunjuk, ada gambarnya. Itu ujian yang pertama, ujian tanpa musnah yang pertama. Kemudian ujian penetrant test, PT ataupun DT, dye penetrant. Dye penetrant. Ujian penembusan cecair perwarna merupakan kaedah yang lebih digemari dan biasa digunakan dalam industri pengeluaran. Ini disebabkan ianya murah dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Walau bagaimanapun, kaedah zarah yang bermagnet lebih digemari untuk menguji bahan yang mempunyai sifat magnet. Okay.
Ujian ini adalah untuk mengetahui kecacatan permukaan sama ada kimpalan atau mana-mana bahagian komponen yang hendak diuji. Ujian ini dapat mengesan keretakan halus dan lubang-lubang kecil yang boleh menyebabkan kelemahan pada kimpalan. Okey. Maksudnya ujian ni kita boleh buat dekat mana-mana tempat saja, dan ujian ni juga paling digemari dia orang lah dekat site ataupun dalam apa ni, industri pembuatan penetrant test ni orang paling suka lah, paling suka. Okay. Lepas tu kita masuk pula magnetic testing ataupun MT. Ujian NDT dengan pemeriksaan zarah magnet, pemeriksaan zarah magnet MPI atau pengujian zarah magnet MPT. Okey, semuanya sama je. Kita tapi kita lebih guna kepada magnetic testing lah, MT. Okey. Kita sebut benda yang simple je. Digunakan untuk mengesan keretakan pada bahagian-bahagian yang terbuat daripada bahan magnet seperti besi, nikel, kobalt dan alloy. Bahan magnet sering dirujuk sebagai ferromagnetic yang bermaksud ia mempunyai kerentanan tinggi untuk magnetize. Pemeriksaan zarah magnetik adalah proses menggunakan medan magnet untuk menentukan di mana letaknya, di mana berlakunya retakan dan sebagainya. Okey. MPI adalah kaedah ujian yang sangat sensitif dan boleh menjadi cara yang cepat untuk menentukan sama ada bahagian kimpal tu mempunyai retak. Ia biasanya digunakan untuk kimpalan. Okey. Maknanya benda MT ni kita buat selalunya dekat besi yang ada magnet lah. Contohnya besi macam dekat, kalau dekat rumah kita tu macam peti ais. Okey, peti ais pun boleh, kita boleh buat sebab dia ada magnet. Lepas tu kita boleh buat dekat kunci kereta ke, kunci motor ke, kerusi ke, meja ke. Okey, kita boleh buat magnetic testing ni ataupun MT ni. Okey. Lepas tu kita masuk pula ultrasonic testing ataupun UT. Ujian ultrasonic adalah kaedah yang tidak merosakkan dan menggunakan gelombang bunyi untuk mengesan keretakan dan kecacatan pada bahagian dan bahan. Ianya juga boleh digunakan untuk menentukan ketebalan bahan seperti mengukur tebal dinding, dinding pipe dan pelbagai lah. Oleh kerana kaedah ini mempunyai potensi daya yang lebih tinggi, ia tidak merosakkan ujian dan ia dapat menghasilkan imej yang lebih jelas. Okey. Dan dia banyak jugalah pakai dekat industri penerbangan, minyak dan gas dan jana kuasa. Okey, kalau awak tahu, kalau awak nak tahu, ultrasonic testing ni sama macam kalau ibu-ibu mengandung dia nak pergi cek anak dia, dia lebih kurang macam inilah. Okey, tapi ini hanya menggunakan gelombang saja. Okey. Nanti saya tunjuk juga gambar dia ada. Kemudian Baik, Cik. okey. Kemudian radiographic interpret ataupun RI, kaedah ini menggunakan sinar X yang dihasilkan oleh tube X-ray ataupun sinar gamma yang dihasilkan oleh isotop radioaktif. Okey, maksudnya ujian ni kita menggunakan radioaktif. Okey, kita menggunakan sinar gamma dan dia akan menghasilkan sinaran dekat bahagian yang kita nak check tu. Okey. So kalau kita nak tengok pula apa ni? Kita nak tengok pula dia punya kecacatan tu dekat mana? Dia akan menghasilkan satu filem. Filem kita akan letakkan di bahagian belakang pipe ataupun benda kerja. So kita akan tembak X-ray ni. Okey, dia punya pancaran tu akan melekat dekat filem ataupun kalau awak tahu, mungkin awak pernah melaluinya. Kalau awak pernah patah kaki kan, kita pergi X-ray, kita akan nampak kita punya tulang, betul? Betul, Cik. Betul, Cik. Kita akan nampak. Betul, Cik. Okey,
kita akan nampak bentuk tulang tu. Sama macam nak buat kat kimpalan ni juga. Kita akan nampak pipe, lepas tu dekat kimpalan tu dekat ataupun dekat benda kerja tu kita akan nampak ada select inclusion ke, ada kecacatan apa-apalah kita akan nampak kat situ. Okey. Lepas tu radioaktif pula ni ataupun kita panggil RI ni pun bahaya juga. So semasa kita nak buat ujian ni kita perlu kosongkan tempat tu. Kita tak nak ada orang dekat sekitar tempat kita nak buat pengujian tu, sebab kalau kita kena sinar gamma ni, kita boleh jadi macam-macam lah, boleh jadi kerandangan, kita boleh kulit kita boleh mengelupas. Okey, dia ada panggil satu penyakit tu, saya lupalah nama dia apa. Tapi tak apa. Tapi yang itulah yang saya tahu, dia akan menyebabkan kita punya kulit mengelupas dan pelbagai lah. Okey, setakat ni ada soalan ke? Ada Cik. Saat ni belum ada lagi, Cik. Okey, kalau tak ada saya masukkan seterusnya. Baik, Cik. Okay. Laporan ujian tanpa musnah. Okey. Selepas kita lakukan ujian-ujian, lepas kita lakukan ujian-ujian yang tadi tu, yang dekat atas, kita perlu buat satu report untuk tunjuk kepada klien ataupun kita punya bos yang mengatakan dekat tempat ni ada kecacatan ataupun tidak. Okey. So, kalau kita tak buat, bos takkan tahu je. Kalau kita cakap dengan menggunakan mulut, bos dia takkan ambil endah tak endah lah. Maksudnya dia macam tak percaya. Tapi kalau kita ada buat laporan ni, laporan tu pula teliti dan jelas, okey, dia akan faham lah benda tu. Okey. Yang ni gambar kecacatan kimpalan. Yang ni undercut yang macam tadi yang first. Undercut dia potong bawah. Potong bawah. Lepas tu crack dia berlaku dekat bahagian kimpalan, dekat bahagian permukaan lah. Dekat bahagian kumai. Okey, yang ni kita panggil sebagai porosity. Okey, ataupun keliangan. Okey. Yang ni kita panggil spata ataupun percikan lampau. Percikan lampau dia jadi dekat permukaan lah. Biasanya permukaan lah. Kita senang dapat tengok. Okey. Lepas tu select inclusion. Select inclusion ni macam saya cakap tadi tu, dia terletak di bahagian dalam kumai. Okey. Kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kalau kita gunakan RI ataupun ultrasonic, kita akan nampak lah yang belah dalam ni. Okay. Lepas tu ni porosity macam gambar tadi, dan ini overlap, dia tindih lampau. Okay. Dia terlebih keluar daripada jalur yang sepatutnya. Okay. Ini pula ujian tanpa musnah. Ujian tanpa musnah. Yang ni kita panggil sebagai magnetic test. Okay, yang ni orang panggil ACU. Dan ni dia punya jana kuasa untuk ni lah, untuk magnet. Okay, dan ini pula kita panggil sebagai visual inspection, welding gauge. Dan ini radiografi. Okay, nampak macam filem untuk kita gastri kan, macam patah kaki ke apa. Okay, yang ni. Okay, lepas tu yang ni pula MT, PT, dye penetrant. Kalau dye penetrant ni kita gunakan 3 bahan utama, iaitu cleaner, penetrant dan developer. Developer ni berwarna putih, dye penetrant ni dia berwarna macam kemerah-merahan, lebih kurang macam itu. Lepas tu cleaner ni putih lah. Okey. Kalau tak ada cleaner, kita boleh pakaikan thinner untuk cuci di bahagian tu. Okey. Cik, saya ada soalan, Cik. Okey, ya. Developer tu penggunaan dia untuk apa, Cik? Okey, developer okey. Bagus soalan awak. First kita kena tembak penetrant dulu. Penetrant ni yang ni warna merah, untuk diserap bahagian dalam besi ni, ataupun kalau ada retak ke apa, dia akan masuk ke dalam retakan tu. Lepas tu kita cuci menggunakan cleaner ataupun thinner supaya hilang color ni tadi, color yang macam kemerahan ni. Lepas tu
Developer pula selepas kita spray je ataupun kita dah cuci je penetrant tu, kita kena tembak developer. Developer ni kegunaan dia untuk menarik balik warna yang tadi, warna yang ada dalam slag tu, warna yang ada dalam retakan tu, dia akan tarik balik. Dia macam magnet lah. Dia akan tarik balik color tu keluar. Okay. Bila color tu dia dah dapat tarik, so kita nampaklah bahagian-bahagian yang bahagian-bahagian yang mana yang ada kecacatan. Itu function developer tu. Okay, developer warna putih. Right? Ada soalan? Okay, Cik. Terima kasih, Cik. Okay. Lepas tu, okay, kita masuk pula ujian musnah. Tadi ujian tanpa musnah, yang ni ujian musnah pula. Ujian musnah ialah ujian yang merosakkan spesimen ataupun bahan benda ataupun benda kerja. Ujian ini dijalankan untuk mengetahui benda tu dengan mata kasar, okey. So maknanya kalau kita tak nak gunakan ujian tanpa musnah, kita boleh gunakan ujian musnah, tapi seelok-eloknya kita lakukan ujian tanpa musnah dahulu, baru kita lakukan ujian musnah. Okey. Untuk kita dapatkan result yang lagi elok lah. Untuk kita dapatkan result 2 kali ganda lagi elok lah. Kalau kita buat 1 kali ujian je, mungkin kita terlepas pandang ke, kita salah tengok ke kan. So kita buat ujian kali kedua pula. Ujian kali kedua kita panggil ujian musnah. Okay. Ujian musnah ni kita merosakkan benda kerja. Lepas kita lakukan ujian musnah ni, benda kerja tu dah tak boleh guna dah. Okay. Kita dah buang dah. Kita tak boleh guna langsung dah. Kalau ujian tanpa musnah tadi tu, kita boleh guna lagi. Okay. Contoh-contoh ujian musnah adalah seperti bend test, break test, tensile test, hardness test, impact test, micro examination dan micro examination. Okay. Dia ada 2, macro dan mikro. Mikro ni lagi kecil lah. Okay, yang bend test tu dalam bahasa Melayu dia pula ujian lentur, ujian kelapatan, ujian tegangan, ujian kekerasan, ujian hentaman dan pemeriksaan makro dan mikro tadi itulah. Okay. Kaedah-kaedah ujian musnah ataupun untuk ujian kekerasan adalah ujian Britner, ujian Vickel, ujian Rockwell dan ujian Shaw stereoscope. Okay. Dia ada nama-nama dia lah. Dan dia ada function-function dia juga ujian ni. Okay, untuk ujian hentaman pula, dia punya nama adalah ujian hentaman Izod dan ujian hentaman Capi. Okay. Ni untuk nama untuk ujian hentaman. Bend test. Bend test ni ujian lentur. Ujian lentur adalah satu ujian yang menggunakan mesin bend atau mesin bertekanan tinggi. Ujian ini adalah untuk melihat kimpal yang berada di dalam benda kerja. Sama ada bersih ataupun tidak. Okay. Kita buat ujian lentur ni, kita nak tengok bahagian dalam kerja kimpal kita tu. Sama ada kita cuci dengan betul ataupun tidak. Okay. Takut kita tak cuci betul. Ada sangga yang kita tak cuci betul, dia melekat dalam tu. Okay. Bila ada benda tu, kita punya kekuatan sambungan tu jadi lemah lah. Jadi lemah dan benda tu tak elok lah untuk kita nak buat bangunan atau apa-apa. Macam-macam lah. Lepas tu ujian gelar patah. Lepas tu ujian gelar patah pula adalah ujian biasanya ujian ni kita buat dekat KMBT . Okey. So sampai situ saja. Dan saya tak sempat nak ajar lebih. Nanti ada kelas kelas akan datang saya akan ajar ataupun nanti saya akan bagi ni. Okey. Jadi saya dah bagi awak saya ada bagi awak dalam GC, saya ada bagi kertas penerangan. Awak tolong baca Tolong baca dan fahamkan. Baik, Cik. Okey. Baik, Cik.
Okey. Saya dah bagi dalam Google Classroom. So awak tolong bacakan dan fahamkan. Baik, Cik. Okey, yang ni gambar untuk kelas patah ujian musnah tadi. Yang ni ujian bentest. Sambil-sambil awak baca tu saya tunjuk sikit gambar. Yang ni ujian bentest dan ni ujian kelas patah, ujian kelas patah. So sepatutnya ada kod untuk ni, kod untuk kita punya kecacatan. Sama ada kecacatan tu kita boleh terima ataupun tidak, tapi tak cukup masa pula. Tak cukup masa. So saya terpaksa skip dulu benda tu. Nanti saya akan ajar balik. Okay, ada dalam Google Cik. Class. Google Baik. Class dia dah bagi kertas penerangan. Ada, Cik, ada. Dah download. Ada. Okey, ada. Okey, saya nak tanya ni lah, Presley 4. Baik, Cik. Okey, boleh bagi tak, boleh senaraikan tak 5 jenis ujian tanpa musnah? Imagine. Okey, yang pertama ujian penembusan warna pencelup. Yang Okey, kedua ujian jarak magnet. Yang ketiga ujian radiografi. okey, Yang keempat ujian ultrasonik. okey. Yang terakhir ujian arus pusaran. Okey, betul. Alright, untuk deep lah. Baik, Cik. Okey, boleh nyatakan 4 jenis kecacatan yang terdapat dalam sambungan kimpalan ni. Okey. Yang pertama keliangan iaitu porosity ataupun gas pore. Okey, Yang kedua potongan bawah undercut. okey, Ketiga kesulitan sangga okey, iaitu stack inclusion okey. dan juga keleburan yang tidak sempurna iaitu lack of fusion. Okey. Okey, jadi saya nak tanya sikit lagi soalan. Biasanya, Okey, Cik. okey. Ini saya tanya random lah, siapa nak jawab, beri angkat tangan ke. Okey. Yang pertama, ujian kelas patah biasanya kita buat dekat mana? Yang keluar patah. Ujian keluar patah biasanya dibuat dekat flat tu, Cik. Okey, betul. Okey. Lepas tu saya nak tanya satu sikit lagi. Saya nak tanya, biasanya kan punca berlakunya sepata ataupun percikan lampau ni sebab apa? Okey, saya bagi kat Sebab okey, jawab. sebab arus kimpalan terlalu kuat. Okey, lepas tu Lepas tu permukaan kimpalan terlalu kotor. okey, betul. Itu je, Cik. Okey. Tak apa. Okey, jadi so awak ada apa-apa pertanyaan tak? Okey, awak nak tanya saya, insya-Allah saya jawablah. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada, Cik. Tak tahu untuk Ada, Cik. Tak ada. Okey. Jadi saya dah masukkan dalam GC tu kertas tugasan. Saya bagi awak masa dalam 5 minit untuk awak jawab soalan tu.
untuk awak jawab tugasan yang saya bagi dalam GC tu. Okey, cik. Baik, cik. Baik, Cik. Okey, kalau tak faham, tanya terus. Baik, Cik. Boleh, cik. Boleh. Okey, masa tinggal lagi 3 minit untuk jawab. So, ada apa-apa pertanyaan, terus tanya je. Jangan malu. Cik. Okey, cik. Okey. So, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, okey. Saya nak uraikan sikitlah apa yang dapat kita pelajari hari ini. Okey, selepas je kita melakukan kerja mengimpal, kita perlu melakukan ujian musnah. Okey, kita melakukan ujian musnah ni untuk mengetahui kita punya hasil kerja kita ni sama ada elok ataupun tidak. Okey. Kalau elok, alhamdulillah. Kalau tidak, kita kena repair lah. Kalau tak elok, kita kena repair sikit je. Okey, tengoklah panjang mana kita punya kecacatan tu. Okey. Saya sepatutnya ada sikit lagi tapi terbatas waktu. Jadi saya terpaksa skip dulu sikit-sikit je. Nanti saya ajar balik, okey? Tak pun nanti saya bagi dalam GC kertas penerangan tentang ada sambungan sikit lagi. Nanti saya bagi dalam GC, awak baca, kalau awak tak faham, awak terus tanya saya, terus tanya direct. Awak boleh call ataupun chat saya. Okey? Cik. Okay, so lepas ni kita dah habis tentang ujian ni. Jadi saya nak awak siapkan daripada segi fizikal dan mental untuk tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya adalah tajuk tentang back gouging. Okay, back gouging. Jadi saya nak awak siapkan daripada segi fizikal dan mental lah untuk belajar tajuk baru ni. Okay. Cik. Okay, sebelum berpisah, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi hadir pada kelas pagi ni, dan saya harap awak dapat jaga diri, jaga keluarga. Kalau keluar, bila perlu saja. Okay? Kalau keluar, pakai mask, pakai hand sanitizer. Cik. Okay. Jaga jarak. Okay, jaga jarak. Yang penting jaga jarak. Jaga jarak tu yang penting. Cik. Okay, kita tak nak berlakunya lagi kita tak nak berlakunya lagi kemelonjakan kes sebab kes hari ni pun dah banyak kan. Jadi saya nak awak jaga dirilah.